Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya harapkan kita semuanya insya-Allah semua mendapatkan kesihatan, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan juga kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat semuanya, semoga kita semuanya sentiasa di dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesiapa yang bersama dengan kita pada pagi hari ini, boleh komen di bawah itu, tulis saya sihat, alhamdulillah. Boleh tulis kita jaga kita, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, apa yang anda sedang lakukan di pagi hari ini? Apakah yang anda sedang rancangkan? Apakah yang anda sedang fikirkan? Atau adakah anda telah pergi bekerja seperti biasa? Sekarang kita dah boleh keluar, kita dah boleh membuka premis kita, boleh membuka perniagaan kita, tetapi dengan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Elakkan daripada tempat yang sesak, elakkan daripada tempat-tempat yang berisiko tinggi. Jadi sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita nak masih membincangkan tentang bagaimana gaya bisnes Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menguruskan perniagaan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membangunkan struktur perniagaan Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ada siapa yang berbisnes ini boleh komen saya. Boleh komen saya. Siapa yang masih bekerja pun boleh komen saya bekerja. Dan mungkin ada yang tidak bekerja, boleh komen saya ingin bekerja. Jadi sahabat-sahabat semuanya, apapun yang kita lakukan, sama ada kita bekerja, sama ada kita bekerja dengan orang lain, sama ada kita belum ada pekerjaan, dan apa yang kita lakukan semuanya adalah tanggungjawab kita sendiri. Jadi hari ini kita nak berkongsi bagaimana entrepreneurship gaya Rasulullah. So hari ini kita telah memasuki langkah ke-10, iaitu apakah ciri-ciri yang ada pada Rasulullah dalam membangun struktur perniagaan, dalam membangun struktur bisnes, iaitu entrepreneurship gaya Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, langkah yang ke-10 adalah percaya diri. Dalam bahasa Inggerisnya adalah self-confident. Apa dia sahabat-sahabat saya? Yang ke-10, hari ini kita telah memasuki yang ke-10, iaitu percaya diri. Jadi kita telah membincangkan beberapa ciri-ciri yang ada pada diri Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membangunkan perniagaan. Bagaimana Rasulullah membangunkan kerajaan bisnes. Jadi hari ini adalah langkah yang ke-10 yang kita akan bincangkan, iaitu percaya diri. So, self-confident. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kenapa kita kadang-kadang kurang percaya diri? Kenapa kita kadang-kadang tidak percaya diri terhadap diri kita? Jadi sahabat-sahabat semuanya, yang pertama adalah bagaimana kita kenal diri kita. Bagaimana kita mengenali diri kita. Tidak ada orang lain yang lebih mengenali diri kita selain daripada diri kita sendiri. Jadi bila kita dapat mengenali diri kita, kita dapat kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri kita. Dan baru kita dapat meletakkan nilai terhadap
diri kita. Berapa nilai diri anda? So pertanyaannya, berapa nilai diri anda? Anda boleh komen di bawah tu. Nilai diri saya 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta. Siapa yang tentukan? Anda yang tentukan. Kita yang tentukan, sahabat-sahabat semuanya. Jadi mari kita lihat kenapa kita takut, kenapa kita tak percaya diri, sahabat-sahabat semuanya. Ramai orang yang tak percaya diri sebab dia takut untuk mencuba. Ramai orang tak percaya diri sebab dia takut gagal. Ramai yang tak percaya diri sebab dia takut diketawakan orang. Dia tak percaya diri sebab dia takut orang akan bercakap-cakap kepada dia. Jadi, kalau kita ada satu idea bagaimana kita nak memunculkan idea sekiranya kita tidak mempunyai kepercayaan diri. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kepada yang baru bersama dengan kita, boleh follow dan like FB page Dr. Aslan Bacho. Kita sedang berbincang-bincang tentang 14 langkah-langkah ciri-ciri entrepreneurship gaya Rasulullah. 14 langkah-langkah bagaimana Rasulullah menguruskan bisnes. Jadi sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita masih lagi berbincang langkah yang ke-10, bagaimana Rasulullah membangunkan struktur bisnes, membangunkan entrepreneurship gaya Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, cuba kita kenal diri kita. Cuba kita evaluate diri kita. Apakah nilai-nilai, kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau anda sedang di dalam bisnes ataupun anda sedang bekerja di sebuah syarikat, cuba kita tengok dah berapa lama kita di dalam kehidupan ni. Dah berapa lama kita di dalam perniagaan ni. Cuba kita evaluate diri. Apa yang ada pada diri kita. Jadi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita nak meletakkan nilai diri kita. Bagaimana kita nak mewujudkan keyakinan diri kita. Self-confident kita. Cuba kita evaluate apa kekuatan yang ada dalam diri kita. Jadi selama kita dalam perniagaan, dalam bisnes, cuba kita evaluate. Skill-skills yang kita ada. Pengalaman-pengalaman yang kita ada. Terlalu banyak ciri-ciri yang kita telah ada sebelum ini, tetapi kita tak menghargai diri kita. Kita tak menghargai keupayaan diri kita. Saya nak kongsikan sahabat-sahabat semuanya, anda boleh checklist sekiranya ada kekuatan-kekuatan diri ini. So, di dalam suatu perniagaan, dalam suatu bisnes, kita mesti mempunyai cara bercakap. Mesti ada skill berkomunikasi. Kita kena ada skill berinteraksi. Kita ada skill menyusun struktur. Kita mesti ada skill melaksanakan strategi. Kita ada skill memonitor tim kita, memonitor result kita. Kita mesti ada skill menyelia. Kita kena ada skill negotiation, berjumpa dengan orang, memberikan satu idea. Kita mesti ada skill menganalisa, analisis. Kita kena ada skill menjual idea. Kita kena ada skill berunding. Kita kena ada skill membaca situasi tertentu. Kita kena ada skill bagaimana memujuk. Kita kena ada skill
bagaimana nak influence, mempengaruhi orang. Kita kena ada skill mengatasi konflik yang berlaku. Kita kena ada skill juga mematahkan hujah seseorang. Kita mesti ada skill juga bagaimana kita nak collaboration. Kita mesti ada skill bagaimana cuba menggertak. Dan dalam bisnes, kita mesti ada knowledge, kita ada skills dalam tax, dalam legal, dalam perbankan, dalam bermacam-macam. Jadi sahabat-sahabat, daripada list-list yang saya berikan, cuba anda list berapa banyak skill yang anda ada. Sebenarnya anda sangat berharga. Sebenarnya diri anda sangat tinggi nilainya. Hanya kita saja yang tidak dapat menilai diri kita, hanya kita saja yang tidak menghargai diri kita. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kepada yang baru bersama dengan kita, boleh follow page Dr. Aslan Bacho, boleh mendapatkan info-info berkaitan dengan entrepreneurship gaya Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, bila kita relate dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dari kecil Rasulullah telah hidup dalam keadaan kesulitan. Hidup dalam keadaan tidak ada tempat untuk beliau bergantung dari segi keluarga. Beliau tidak ada ibu sejak dari kecil lagi, tak ada ayah sejak daripada kecil lagi. Berumur 8 tahun, tidak ada ibu dan ayah, dan tidak ada datuk. Jadi dia hanya hidup bersama dengan pacik Rasulullah, iaitu Abu Talib. Jadi sahabat-sahabat semuanya, daripada kecil lagi diriwayatkan Rasulullah menguruskan kambing-kambing, mengembala kambing-kambing orang lain. Dan ada yang meriwayatkan Rasulullah diberikan 1 genggam kurma saja sebagai reward, sebagai gaji kepada Rasulullah. Jadi daripada pengalaman-pengalaman Rasulullah, bagaimana sifat-sifat kelembutan, bagaimana sifat-sifat sabar, bagaimana sifat-sifat merendah diri Rasulullah dalam menguruskan pekerjaan yang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dapat menjadikan pengembalaan kambing itu sebagai satu pendidikan, menguruskan manajemen. Jadi bagaimana Rasulullah dan akhirnya Rasulullah dapat menguruskan manusia. Dan juga bagaimana Rasulullah menguruskan haiwan-haiwan ni adalah satu tarbiyah yang baik, kerana ia merupakan satu bisnes yang jauh daripada riba. Jadi kita nampak bagaimana Rasulullah menggunakan kemampuan diri Rasulullah dalam menyelesaikan masalah ataupun mengurangkan beban daripada penderitaan orang lain. Jadi kita nampak di sini bagaimana sifat percaya diri terhadap kemampuan yang ada pada diri Rasul. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kepada tuan-tuan dan puan-puan semuanya, siapa yang lebih mengenali diri kita selain daripada diri kita sendiri? Tidak ada orang yang lebih mengenali diri kita selain daripada diri kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat semuanya, sekiranya kita seseorang yang kita rasa tak percaya diri, kita rasa kita tidak ada kemampuan, kita rasa kita tak ada kebolehan, maka evaluate-lah diri, muhasabahlah diri. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan berapa banyak kebolehan, kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan, untuk kita manfaatkan. Jadi kepada anda yang memang tak tahu nak buat apa,
dan anda nak poliskan diri anda, salah satunya adalah dengan menjadi seorang entrepreneurship, menjadi seorang usahawan. Anda tak memerlukan resume, anda tak memerlukan CV untuk menjadi usahawan. Anda hanya perlukan apa kepakaran anda, sahabat-sahabat semuanya, sama ada servis ataupun produk, dan fikirkan siapakah ataupun apakah masalah yang kita boleh bantu, apakah masalah ataupun problem yang diperlukan oleh masyarakat untuk kita selesaikan. Dan start daripada itu, anda telah menjadi seorang entrepreneurship. Anda telah menjadi seorang usahawan. Jadi sahabat-sahabat semuanya, 9/10 rezeki itu adalah daripada perniagaan. Dan Rasulullah sendiri pun daripada awal-awal lagi pun telah menunjukkan bagaimana menjadi usahawan yang terbaik, bagaimana menjadi entrepreneurship yang terbaik. Jadi sahabat-sahabat semuanya, terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan saya. Kita sedang membincangkan 14 langkah-langkah entrepreneurship gaya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menguruskan perniagaan, bagaimana Rasulullah membangun strategi bisnes Rasulullah. Jadi hari ini kita membincangkan step yang ke-10, iaitu percaya diri. Percaya diri, anda lebih tahu tentang diri anda. Anda lebih kenal tentang diri anda. Siapa lagi yang lebih kenal diri kita selain daripada diri kita sendiri? Alright, so terima kasih kepada yang bersama dengan kita. Semoga perkongsian kita pada hari ini bermanfaat untuk diri kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga kita boleh membangunkan bisnes perniagaan kita mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sekian saja dari saya. Saya Dr. Aslan Bacho. Stay healthy, stay positive. PKP, kita mesti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.